Salam sejahtera para pelajar. Berjumpa lagi kita di dalam kelas reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Baik, para pelajar, kita akan teruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan menyambung dengan bab yang kedua, iaitu pengurusan projek. Baik, pada hari ini cikgu akan meneruskan bab 2 pada bahagian 1. Baik pelajar, cikgu harap pelajar sudah bersedia dengan buku teks masing-masing dan ikuti pengajaran cikgu pada hari ini. Baik pelajar, kita mulakan dengan 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Kita lihat di sini dalam muka surat 32, ada buku teks para pelajar. Okey, sekiranya anda dilantik sebagai ketua dalam sesuatu projek, bererti anda perlu menguruskan sumber, pengetahuan, kemahiran dan juga teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Dalam pengurusan sumber, terdapat 3 komponen besar pengurusan, iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos yang dipersetujui bersama pelanggan. Mari kita lihat definisi pengurusan projek reka bentuk. Baik, pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Kita lihat sekali lagi. Pengurusan reka bentuk merupakan aktiviti kerja ataupun sesuatu proses kerja yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Baik, itu adalah definisi bagi pengurusan projek reka bentuk. Pelajar, okey, sekarang kita akan melihat kepada skop kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan skop kerja? Para pelajar boleh terus melihat di dalam buku teks sementara saya menerangkan. Okey. Skop kerja terdiri daripada skop produk dan juga skop projek. Yang pertama, skop produk kita menekankan tentang kualiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Manakala skop projek ialah kepimpinan dan juga pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat dan juga ruang serta ahli kumpulan projek. Baik, itu adalah untuk skop projek. Baik, sekarang kita lihat kepada yang kedua, iaitu tempoh masa. Apa yang dimaksudkan dengan tempoh masa adalah tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek, iaitu had masa, due date dalam bahasa Inggeris. Kita boleh katakan tempoh masa ini ditetapkan bagi sesuatu projek. Baik, kita tengok lagi. Projek yang disiapkan dalam masa yang ditetapkan menggambarkan pengurusan projek itu sangat baik dan cekap. Okey, ini menunjukkan bahawa pengurusan masa sangat penting dalam pengurusan projek. Baik pelajar, yang ketiga adalah kos projek. Kos projek melibatkan peruntukan keuangan untuk melaksanakan projek. Antara kos yang terlibat ialah pembayaran upah, pembelian bahan, insurans dan perbelanjaan mengurus projek. Dalam erti kata lain, kos projek melibatkan sumber keuangan ataupun duit yang perlu kita gunakan untuk membuat sesuatu projek pelajar. Dari apa yang kita telah dapat lihat tadi, disimpulkan bahawa pengurusan projek reka bentuk yang baik bermula daripada merancang aktiviti projek, menyediakan plan ataupun reka bentuk produk dan juga menentukan bilangan produk yang akan dihasilkan. Pengawalan pelaksanaan dan sumber perlu dibuat agar penghasilan produk menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. Di sini para pelajar boleh lihat pengurusan projek reka bentuk mempunyai rangkuman-rangkuman, iaitu yang pertama, mengawal pelaksanaan, kedua, mengawal selia sumber yang terhad, menentukan bilangan produk, menyediakan plan atau lukisan reka bentuk produk, merancang aktiviti projek. Baik, ini adalah elemen-elemen dalam pelaksanaan pengurusan projek reka bentuk. Seterusnya pelajar, mari kita lihat kepada tajuk 2.1.2
iaitu penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Baik, dalam sesuatu permasalahan, kita perlu menjana idea untuk mereka bentuk bagi menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kita lihat penjanaan reka bentuk dapat dijana melalui langkah-langkah berikut. Terdapat 4 langkah yang perlu kita lihat. Pertama, A. Meniru apa yang terdapat di persekitaran. B. Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. C. Menukar saiz objek. Dan keempat, menterbalikkan kedudukan. Para pelajar boleh lihat ini dalam muka surat 33 dan 34. Baik, mari kita lihat yang pertama, iaitu meniru apa yang terdapat di persekitaran dan menjadikannya produk. Sebagai contoh, dalam gambar ini, sarang burung boleh diubah menjadi mendapatkan idea sebagai tempat untuk beristirahat bagi manusia. Ini adalah penjanaan idea berasaskan meniru apa yang terdapat di persekitaran pelajar. Apa sahaja yang kita dapat lihat di persekitaran boleh dijadikan idea kepada reka bentuk kita. Baik, sekarang kita lihat langkah yang kedua, iaitu B. Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Sebagai contoh dalam gambar ini, ianya adalah sebuah katil. Sebuah katil dijadikan sebuah kerusi. Ini menterbalikkan alat. Kita tahu katil adalah kegunaan untuk tidur. Tetapi apabila kita dapat sesuatu idea, kita gunakan idea asal dan kita tukar kepada produk yang baharu. Baik pelajar. Okey, di sini kita lihat langkah penjanaan idea reka bentuk yang ketiga, iaitu menukar saiz objek. Dapat dilihat contoh gambar ini adalah sebuah kerusi yang besar, iaitu kerusi di dalam kedai gunting rambut yang sesuai untuk orang dewasa. Ianya dapat dilaksanakan dengan menukar saiz objek. Daripada keadaan asal, kita tukar saiz objek kepada saiz yang lebih sesuai untuk kanak-kanak. Ini diambil sebagai langkah menyelesaikan masalah daripada menukar saiz objek. Dan langkah yang terakhir adalah menterbalikkan kedudukan. Sebagai contoh, sebuah jaket yang berasaskan baju hujan. Di luar ini adalah kalis air. Apabila diterbalikkan di bahagian dalam masih lagi boleh digunakan. Ini adalah maksud menterbalikkan kedudukan sahaja. Maksudnya yang bahagian di dalam akan menjadi luar dan bahagian di luar akan menjadi dalam. Okey, para pelajar. Baik, kita teruskan kepada 2.1.3, iaitu langkah pengurusan pelaksanaan projek. Dalam menguruskan projek, kita perlu mengetahui beberapa langkah. Baik, dalam pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Di dalam langkah ini, kita dapat lihat rajah 2.3 pada muka surat 34. Yang pertama adalah pengawalan, kedua adalah penjadualan dan akhir sekali adalah perancangan. Ini adalah 3 langkah untuk melaksanakan projek. Okey, baik, kita lihat dalam rangka organisasi pasukan projek di sebuah sekolah. Baik, kita perlukan sesebuah organisasi yang teguh untuk melaksanakan projek. Yang pertama, kita perlukan pengurus projek. Ini sebagai ketua bagi organisasi tersebut. Kemudian kita melantik kepada setiausaha. Kemudian kita perlukan bendahari. Seterusnya baru kita melantik kepada pereka bentuk. Dan juga akhir sekali pembangun mockup atau model. Orang yang melaksanakan pembangunan mockup dan model. Baik pelajar. Sebentar tadi kita dah lihat kepada tajuk 2.13 dan kini kita lihat pada 2.14, tajuknya ialah merangka perancangan projek. Baik. Tajuk ini kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Para pelajar sila baca muka surat 36 bagi memahami merangka perancangan projek. Baik pelajar, sekarang kita tiba kepada bahagian aktiviti. Aktiviti kedua
Kali ini cikgu nak para pelajar salin ke dalam buku nota. Baik, yang pertama adalah salin nota refleksi minda bab 1 dari buku teks muka surat 27. Okey, ini yang untuk bab 1 dan yang kedua, salin nota refleksi minda untuk bab 2 dari buku teks muka surat 45. Yang seperti ini, pelajar salin dalam buku nota. Pastikan pelajar menulis tarikh dan juga hari ini. Baik pelajar, saya harap para pelajar dapat membuatkan nota tersebut dan beri respon kepada kehadiran kelas pada saya. Baik, dengan itu, sekian dahulu untuk minggu ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas akan datang. Pastikan para pelajar stay home dan stay safe. Terima kasih para pelajar mengikuti kelas saya hari ini. Bye, jumpa lagi.